Blockchain. Blockchain ni adalah teknologi yang digunakan dalam cryptocurrency, apa lagi, NFT yang popular saya bawa post tu kan. Benda-benda yang macam tu dia gunakan blockchain. Apa benda blockchain ni? Kat sini saya ada beberapa blok kayu. Okey, 1, 2, 3, 4 blok kayu. Dan kayu ni semua saya susun blok-blok ni jadilah sebuah rantaian blok. Inilah blockchain. Kita ambil satu dulu Kita ambil contoh satu. Dalam satu blok ni ada 3 benda utama. Yang pertama kita punya data. Okey, blok yang bawah ni kita bagi data. Kedua adalah kita punya hash ataupun kita punya ID untuk blok ni. Dan ketiga adalah ID untuk blok sebelumnya. Kalau macam sini saya ada sebelah lagi ID ni kan. Yang putih-putih ni nombor dia sama. Sebabnya satu ni untuk ID blok ini. Satu ni adalah rujukan blok sebelum. Yang hitam kanan ni adalah ID untuk blok kanan. Yang putih kat kiri ni adalah ID untuk blok yang kat kiri ni. Dua-dua adalah ID untuk blok. Dan kita ada satu lagi ID untuk blok sebelumnya. Alright. Saya harap kat sini faham Okey. Sekarang kita dah ada rantaian blok yang mempunyai data. Setiap satu blok ni dia ada data, dia ada ID dia dan dia ada ID untuk data ataupun blok sebelum dia. Bila blok yang depan ni mempunyai connection dengan blok yang belakang dia dan belakang ni ada connection dengan belakang satu lagi, ini dia membentuk rantaian, rantaian data. Fungsi utamanya memang nak simpan data. Bila data ni disimpan, kita panggillah database. Cuma konsep dia lain sikit, dia pakai blok-blok. Dah ada blok-blok data ni, siapa pula yang simpan? Contoh, kalau satu saja penyimpan data, kita ada satu koleksi data, satu chain data, satu rantaian data. Kalau kita ada dua orang yang menyimpan data yang sama, dia lebih secure sikit. Sebabnya, dua orang ni akan sentiasa check data ni okey, sama ke tak sama. Betul tak betul? Tapi kalau ada 4 orang yang simpan data, lebih secure data kita. Lagi banyak, lagi bagus. Sebab data tu sentiasa dicek. Andai kata, satu orang ni yang simpan data ni, data dia tersilap ataupun tersalah ataupun berbeza dengan data yang lain, kita akan compare semua-semua koleksi data ni. Yang satu yang salah tu, yang pelik tu, dia akan buang dan ganti baru, duplicate baru yang betul ataupun yang sama dengan majority. Ini kelebihan blockchain. Dia punya konsep dia adalah peer-to-peer, P2P. Konsep ini yang orang duk kata decentralized punya teknologi, di mana tak ada satu pihak yang hold data tu. Dia tak ada central, tak ada satu pusat yang mengawal semuanya. Tidak. Ini dia punya idea lah. Kalau centralized, dia macam Facebook. Facebook dia ada server dia. Dan Facebook ada hak ataupun dia ada kuasa untuk mengawal server dia. Kalau konsep untuk blockchain macam ni, idea diorang adalah dia nak create satu sistem di mana tak ada central, tak ada pusat. Data yang disimpan menggunakan blockchain ni adalah public. Semua orang boleh simpan data dia dan semua orang boleh tengok. Kalau kita ambil satu contoh, cryptocurrency, itu adalah produk hasil daripada blockchain ni. Dia gunakan teknologi blockchain untuk menghasilkan ataupun mewujudkan mata wang kripto. Walaupun bagi saya tak setuju kripto ni adalah mata wang yang relevan, itu bagi saya. Buat masa sekarang belum relevan lagi bagi saya lah. Relevan tak relevan bagi saya, kita tepi kejap. Konsep dia digunakan blockchain. Blok ini akan mempunyai data-data transaksi. Siapa yang bagi duit, siapa yang terima duit, siapa dia punya nama, dia punya maklumat-maklumat penerima dan pemberi tu siapa. Dia simpan data transaksi ni dalam blok ini. Bila blok ni tercipta, dia ada ID untuk blok ni dan dia ada ID untuk blok sebelum dia. Dia mesti kena ada ID untuk blok sebelum dia. Baru dia boleh wujudkan rantaian blok tu, blockchain kan. Sistem blockchain ni lah yang menyimpan maklumat sistem cryptocurrency. Yang orang duk, kalau kita dengar orang duk mining cryptocurrency kan, dia mining benda ni lah. Maksud mining tu adalah dia sediakan komputer yang letak grafik card banyak semua tu kan. Kekuatan komputer tu akan digunakan untuk menghasilkan ataupun mencipta satu blok data ni. Blok data ni bila dia cipta, terhasil lengkap, dia ada lengkap maklumat transaksi macam-macam kat dalam ni, siap dengan dia punya ID dan dia punya ID sebelumnya untuk membentukkan rantaian saya kata tadi. Bila dah ciptanya blok ni, dia dapat commission sikit.
Jadi miner-miner ni ataupun pelombong-pelombong cryptocurrency ni, dia jana duit dengan berlumba untuk menghasilkan blok yang baru dalam blockchain tu. Kerana bila terciptanya blok data yang baru ni, diorang akan dapat commission sikit. Bila banyak dia orang boleh buat, lagi banyak commission diorang. Itu kalau guna untuk cryptocurrency. Kalau digunakan teknologi macam NFT, yang saya baru buat video itu hot tu kan. NFT tu adalah non-fungible token. Kalau korang nak tengok video pasal NFT tu, boleh tengok video saya sebelum ni. Saya dah terangkan tentang NFT, dia punya konsep dia lah. Tapi masalah dalam video tu adalah orang banyak tonton video sekerat jalan. Saya baru bagi satu contoh kenapa wujudnya zalim dalam NFT. Orang terus buat division, ada yang setuju, ada tak setuju. Tapi itulah, saya baru bagi satu contoh, orang dah berhenti tengok video, komen, bergaduh-gaduh kan. Padahal saya bagi contoh yang okey, saya bagi contoh yang tak okey. Cuma dalam video sebelum ni saya lebih fokus beritahu risiko NFT ni, macam mana boleh jadi zalim ni. Tapi tu masalahnya, saya boleh nampak kebanyakan orang yang komen-komen ni kan, ramai yang tak tahu maksud zalim dalam Islam. Nama semua saya tengok Islam, tapi macam ini tahu ke ni maksud zalim. Ada yang PM saya bagai kan, bila saya tanya balik, tahu tak maksud zalim, kebanyakannya kata zalim, zalim ni kita menindas orang Tak. Zalim ni adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contohnya, kalau saya bagi contoh ni banyak. Anda kata rumah kita ada burus jamban, lepas tu saya pergi burus gigi guna burus jamban tu. Itu zalim. Walaupun saya rela hati untuk ambil burus jamban, gosok gigi saya, itu zalim. Sebabnya kita buat sesuatu pada bukan tempatnya. Sama macam sebarang, bukan NFT je, NFT, cryptocurrency, blockchain, sebarang benda. Kalau kita gaji kita sikit tapi kita beria beli kereta mahal sampai kita kena ikat perut, anak bini baju pun tak terbeli, itu zalim juga. Banyak zalim ni. Zalim dalam Islam ni agak meluas. Cuma dalam blockchain ni saya nampak agak banyak berlaku kezaliman. Fungsi utama blockchain adalah untuk menyimpan data. Kita buat blockchain ni, kita bangunkan sistem blockchain ni untuk menyimpan data. Jadi macam banyak accountant yang menyimpan data yang sama, dan kalau ada data silap, masing-masing akan perbetulkan. Kita ada database ini. Tujuan kita buat database adalah untuk menyimpan informasi ataupun value dalam database ni. Itu tujuan database. Saya sendiri, antara projek pertama saya lepas saya grad, bisnes pertama yang saya buat adalah saya membangunkan database untuk rumah kanak-kanak kat Rembau macam tu. Saya bangunkan dalam berapa 3 ke 5 bulan saya bangunkan sistem database. Itu antara projek saya yang pertama. Database punya function memang untuk simpan data, simpan value. Itu tujuan utama dia. Kalau kita gunakan contoh blockchain ni, kita gunakan khas untuk menyimpan data, tak ada masalah. Kita gunakan blockchain untuk menyimpan value. Nak simpan value cryptocurrency ke, nak simpan value kita punya ID ke, record kita punya medical record ke, kita punya lesen ke, kita punya status pembelajaran ke apa kan, tak ada masalah. Memang fungsi database untuk menyimpan value, menyimpan data. Cuma saya nampak dalam blockchain ni ada kemungkinan berlakunya kezaliman. Saya dah terangkan tadi, zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam sistem blockchain ni, saya nampak banyak usaha untuk mencipta value untuk diletakkan dalam database. Padahal fungsi utama dia untuk menyimpan value, bukan untuk mencipta new value from nothing. Itu kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah potensi zalim yang saya masukkan tu. Bukan saya nak kata orang yang join ni zalim. Bukan. Cara guna tu boleh jadi zalim. Dia tools. Benda ni tool. Benda ni teknologi dia. Kalau salah guna, zalim. Itu saja. Alright, itulah, saya tak nak cerita panjang sangat. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Saya harap jelas faham apa itu blockchain. Orang duk sembang blockchain tu, inilah dia. Dia dalam tu adalah detail dalam deep lagi tu, tapi konsep asas dia ni. Alright. Itu sajalah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.